saya boleh, kalau kawan saya besok kalau kata benda ni boleh tuan-tuan dan puan, besok kalau kata ada orang kahwin dekat mana-mana kawasan kampung, kau tulis dekat situ menghadiri majlis kahwin, majlis kenduri anak buah, aku letak. Kalau kata apa pihak berkuasa tak bagi, macam mana lembu rumah boleh lepas pula? Hari ni kita nak cerita sikit, nak bertanya kan kepada pihak-pihak yang berwajib ni berkenaan dengan, hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan kebenaran rentas negeri, tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang mana bukan pasal sakit mata menengok, bukan pasal sakit hati menengok, tapi wajarkah hanya dengan sekadar alasan untuk pergi kenduri apa semua ni boleh dibenarkan? Sedangkan walhal ada lagi, ramai lagi yang memberikan alasan seperti nak menziarah keluarga di kampung, ibu bapa di kampung, nak menziarah apa macam-macam benda yang melibatkan benda-benda penting tetapi telah ditolak. Apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah sebagai macam kita anggap sebagai satu pertanyaan lah. Apa yang saya nak cakap ni lebih kepada sekadar pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwajib. Yang mana semua orang dah tengok, mungkin ada yang dah tengok saya punya posting yang saya share kan daripada brother kita Don Jai berkenaan dengan seorang individu ni, susah tak payah nak sebut sangatlah nama dia kan, warga asing seorang ni, pemaskuti tetap pun tak tahu dapat ke tidak, dia berkenaan sebagai Long Burma ni orang cakap. Nak tanya bagaimana dia ni yang tinggal di Johor Bahru, yang tinggal dekat Johor boleh sampai dekat Ampang. Di mana apa yang saya nampak posting ni, dia melawat kenduri, satu kenduri kahwin, majlis kenduri, bukan kahwin atau majlis kenduri lah yang berada dekat sekitar Ampang ni. Jadi itu persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, apakah alasan yang dia gunakan untuk sampai daripada boleh merentas negeri daripada Johor bawa sampai ke Ampang ni? Kita nak tahu apakah alasan dia. Adakah dia ni berurusan ataupun dia ni ada suka-suka nak boleh pergi macam tu saja. Jadi kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi alasan yang kita dengar yang mana diorang punya permintaan telah ditolak daripada pihak berkuasa. Kita pun faham, kita tak nafikanlah. Nak melawat keluarga kat kampung, nak menziarah apa semualah, macam-macam kena tolak. Tapi bagaimana seorang individu ni, si Long Burma ni, boleh lepas pula sampai ke Ampang ni? Itu kita nak tanya, adakah double standard dekat sini ataupun ada? Jadi saya nak minta pihak PDRM yang meluluskan permit dia ni, rentas negeri, apa yang ditulis dekat dalam permit itu, adakah betul seperti mana yang dilakukan? Pasal bagi saya, kalau kata nak melawat ataupun nak menghadiri majlis kenduri ke, kenduri kahwin ke, kenduri apa ke, bagi saya tak logik. Pasal kita masih lagi dalam perintah pergerakan bersyarat dan pergerakan pemulihan, dan masih lagi tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Sedangkan orang kata apa, banyak lagi lah, saya cerita lah 2-3 orang yang saya jumpa sebelum ni yang dekat depan balai ni minta permohonan. Memang ada yang kena tolak, nak balik kampung tak boleh, apa semua tak boleh. Tapi bagaimana pula dia ni boleh datang pula, boleh sampai lepas ke sini? Kita nak tahu apa yang boleh, apa yang menyebabkan dia boleh lepas, apa keistimewaan si Long Burma ni. Lagi satu tuan-tuan, kita tahu ada setengah orang ni memang yang buat alasan kerja, pergi ke sana, pergi ke sini kan. Tapi dalam masa yang sama, contoh yang baru-baru ni Star Famous tu, yang gambar dia bercuti sampai kat pulau. Jadi ianya memang bagi saya satu kesalahan lah kan. Kau kerja lepas tu kau bercuti, jadi benda tu memang satu bagi kami yang rakyat Malaysia ni yang tak dapat nak pergi ke sini, memang akan rasa marah kan. Tak tahulah kau punya kabel apa semua itu, tapi tu nak tanya, apakah orang kata apa, dia punya alasan yang sampaikan diorang ni boleh sampai ke tahap macam tu. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak apa, bukan pasal kita dengki ke apa tak, tapi kita nak tahu kenapa boleh jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia daripada Johor dia boleh sampai ke Ampang. Apa benda ni kan? Senang-senang je, orang lain nak minta balik kampung, nak ziarah mak bapak kat kampung pun macam-macam alasan pun tak lepas. Tapi dia macam mana dia boleh sampai ke Ampang daripada Johor Bahru tuan-tuan dan puan-puan? Ini mengarut. Jadi kita minta kepada pihak PDRM yang melepaskan, yang meluluskan permit dia tu, apa tolong siasat baliklah, panggil balik apa benda apa yang ditulis. Apa alasan dia dalam borang tu. Saya sendiri pun pernah tuan-tuan puan, pernah rentas negeri, dalam borang tu memang urusan kerja je. Pergi balik. Ini pula boleh pula dia ni nak tahu apa kerja pula sampai warga asing seorang ni
Silom Burma ni boleh pula sampai ke Ampang. Kita bukan nak sibukkan pasal kenduri siapa-siapa ke Ampang tu kan. Kita nak sibuk hal tu, tidak. Tapi macam mana dia boleh lepas, itu kita nak tahu. Bagi saya tak fair. Bagi saya, kerana sebagai seorang rakyat Malaysia, apabila rakyat Malaysia sendiri hendak ke sana ke sini merentas negeri atas urusan-urusan yang memang terpaksa pergi tapi tak dapat pergi kerana mematuhi undang-undang. Itu pasal saya cakap tuan-tuan puan. Mereka ni, warga-warga asing ni, otak memang diorang tak ada. Diorang ni, kerja diorang nak melanggar undang-undang je. Itu dia sebenarnya tuan-tuan puan. Korang boleh nampak bagaimana warga-warga asing ni ada dalam negara kita ni. Tak semua, tapi segelintirnya, kebanyakannya yang mana suka melanggar undang-undang kita, dia tak ikut. Buang sampah pun merata-rata, kebersihan pun tak terjaga. Ini salah satu contoh lah tuan-tuan puan. Lepas tu saya ada nampak posting daripada family dia. Masalahnya, kita nak tahu apakah alasan yang kau letak dalam permit tu betul ke? Kalau katalah menghadiri majlis kenduri, adakah ia dibenarkan oleh dalam pihak MKN? Ini memang kena siasat tuan-tuan puan. Tak boleh. Kalau macam tu saya boleh. Kalau kawan saya besok kalau kata benda ni boleh tuan-tuan puan, besok kalau kata ada orang kahwin dekat mana-mana kawasan kampung, kau tulis dekat situ menghadiri majlis kahwin, majlis kenduri anak buah, kau letak. Kalau kata apa pihak berkuasa tak bagi, macam mana Long Burma boleh lepas pula? Kita nak tahu tu. Macam mana dia boleh lepas? Itu kita nak tahu. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan puan, bagi saya tak, ini memang mengarut. Ini seolah-olah memperkecilkan orang kata apa, pihak berkuasa kita ni. Kita nak tahu kat mana dia orang. Kalau macam ni besar kabel dia. Adakah pihak berkuasa kita ni sama macam dalam PBT, yang mana adanya menjadi binatang terakan kepada warga-warga asing ni, peniaga-peniaga warga asing. Kita harap benda ni jangan berlaku lah. Pasal kita memberi kepercayaan penuh kepada pihak berkuasa kita ni. Tuan-tuan dan puan, kena fikir sikit tu. Tapi itu yang kita nak tahu sekarang tuan-tuan dan puan. Macam mana dia boleh lepas? Daripada Johor bawa ke Melaka, Melaka bawa ke Seremban dan sampai ke Selangor. Oh, dahsyat. Dahsyat. Mungkin dia rasa dia gah lah. Saya pun memang tak berkenan sangat dengan Mamat ni, dengan si Burma ni. Saya tak minat nak ulas isu pasal dia punya hebat sama menyaman apa semua, saya tak minat sangat. Tapi apabila dia menyentuh berkenaan isu-isu macam ni, bagi saya memang saya kena tegur lah. Kita nak tahu apa alasan dia yang ditulis dalam permit tu. Kalau betul-betul dia hebat sangat, betul-betul kalau dia nak nafikan dakwaan dia, konon-kononnya apa yang orang cakap-cakap, kau buat satu posting, tunjukkanlah. Dan kita nak minta pada pihak PDRM, yang mana yang meluluskan permit dia boleh rentas negeri tu, kita nak tahu apa. Apakah demi alasan tu, dan tolong jawab benda-benda macam ni. Kita nak tahu. Senang-senang je dia boleh melompat sana sini. Kita orang Malaysia nak ke sana ke sini pun susah. Nak takut kena compound apa semua. Tapi dia selamba dia je kan. Ni dah mengarut tuan-tuan. Ini dah mengarut. Macam mana yang kita nampak ada Insta famous ni, pasangan Insta famous ni kena apa? Kena panggil pasal apa, dia dalam bekerja dia pergi bercuti dekat pulau ambil gambar semua, tapi kurang sabar juga. Dah tahu sebuah salah kau pergi up. Ini salah satu dia lah. Kan bila kita nampak kita sendiri tak boleh nak rentas negeri, tapi dia sebagai seorang orang yang bukan orang Malaysia, bukan pemaskutin tetap, bukan orang Malaysia, senang cerita lah. Jangan kau rasa diri kau orang Malaysia, kau bukan orang Malaysia pun. Ini bukan tanah tumpah darah hari kau. Tak ada, salah. Jangan nak bangga sangat. Betul kau kahwinkan orang Malaysia, tapi kau bukan orang Malaysia atau bukan rakyat Malaysia yang sebenar. Kena faham tu. Lahir dekat Malaysia belum tentu kau jadi rakyat Malaysia. Tu kena ingat sikit. Jangan kau suka-suka nak up kata kau orang Malaysia. Minta maaf. Jadi benda-benda macam ni memang kita kena alert tuan-tuan dan puan. Kita nak minta pada pihak berkuasa, pada PDRM khususnya yang meluluskan dia punya permit ni, apa akan alasan dia. Daripada Johor boleh sampai ke Ampang dan bergambar dalam majlis kenduri ni. Kita bukan nak sibukkan pasal kenduri siapa dia pergi, tapi macam mana dia boleh sampai untuk menghadiri majlis kenduri, apa alasan yang dia bagi. Kita nak tahu. Mana boleh dapat ni? Padu memang padulah kan, kita nak tahu apakah alasan. Pasal apa rakyat Malaysia sendiri yang banyak mak bapak dekat kampung tu tak pernah balik tau. Alasan apa? Kenapa nak balik tu mak bapak kat kampung belum tentu lepas lagi. Nak menziarah pun tak lepas lagi tuan-tuan dan puan. Ini kan pula tiba-tiba pula mana Burma datang aku tak tahu. Tiba-tiba dia boleh daripada Johor dia boleh sampai dekat Ampang. Siap bergambar dengan bangganya. Ini masalah tu tuan-tuan. Kita nak tahu apakah alasan dia. Ada apa kita nak tahu itu tahu. Nak tahu apa dalam permit itu, apa dia tulis. Urusan kerja ke apa ke? Nak tahu kerja-kerja apa yang dia buat. Tiba-tiba sampai ke Ampang menghadiri majlis kenduri. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara macam ni kita tak boleh biarkan.
Kerana apa? Ianya akan memberikan kesan buruk. Terus terang saya cakap. Kita nak tahu itu je, kita nak tahu. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara macam ni kita tak boleh biarkan. Saya minta maaf sekali lah, berkenaan dengan warga-warga asing ni memang kita kena alert. Kalau korang diam, terpulanglah pada korang. Kerana apa? Bila korang diam, korang bagi muka sangat atas nama konon-konon orang Islam lah, apa semua, tolong ketepikan isu-isu apa tentang sikap-sikap macam ni. Kerana utamakan dulu rakyat Malaysia, utamakan dulu orang kata apa, tanah air kita dulu tuan-tuan dan puan. Pasal apa saya cakap macam ni? Apabila korang memikirkan tak apalah dia orang Islam, tak apalah dia orang Islam. Korang tengok apa yang jadi dekat Bandar Kelang sekarang ni tuan-tuan. Saya tinggal kat Kelang, yang mana korang tengok semua peniaga-peniaga warga asing ni dah monopoli. Kerana apa? Kerana sikap mengatakan konon-konon tak apalah orang Islam kita bantu. Last korang balik yang dibunuhnya. Percayalah cakap saya tuan-tuan puan. Dalam diam ekonomi rakyat tempatan dibunuh oleh warga-warga asing ni, peniaga-peniaga warga asing. Dan salah satu contohnya yang saya nak cakap, bila diorang ni dah berduduk, dah jadi dah ada dalam kalangan kita, dan mereka ni merasakan mereka ni besar. Mereka merasakan mereka ni boleh kata apa? Boleh conquer. Nak tunjuk hebat. Maka kau boleh nampak kat sini. Ni salah satu contoh ni saya bagi tahu salah satu contoh yang mana saya nampak budak ni dah lama dah, si Burma seorang ni. Sampai kan dia bercakap dalam FB apa semua, mencabar apa semua, cerita pasal PDRM, apa semua cerita pasal benda-benda ni semua kan. Bagi saya dia ni adalah seorang warga asing, bukan orang Malaysia pun. Cuma yang mencuba merempat, mengemis dalam negara kita ni. Memang betul dia dah kahwin dengan rakyat tempatan, tapi tak apalah kan, sampai upah lawyer bagai semua kan. Itulah dia. Kan pelik aku macam mana warga asing boleh sama menyaman, boleh guna pula kita punya gambar ni, tapi itulah dia. Nak tak nak pun peguam kena buat juga, pasal itu kerja dia. Jadi kita jangan bagi muka tuan-tuan dan puan. Ini salah satu contoh yang mana apabila warga-warga asing ni dah mula naik kepala, mereka ni akan tunjuk besar, hebat. Bukan ini saja tuan-tuan, banyak lagi lah. Kau boleh nampak tiba-tiba ada daripada Bangladesh dapat datuk, tak tahu mana datuk dia dapat, daripada Pakistan tak tahu mana yang pangkat dia dapat. Tu berlagak bawa kereta besar-besar. Memang betul kau ada duit kau boleh beli kereta. Tapi nak tahu ada ke layak ke kau memandu dalam negara kita ni? Lepas tu yang saya tak tahan ada pula yang binatang-binatang ternakan orang ni sambung kata apa? Menyanjung, menyembah. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berkenaan dengan isu si Burma ni, kita mintalah pada pihak yang berkuasa, pihak berwajib, terutama PDRM, apakah yang ditulis dalam borang permit itu? Kita nak tahu. Kalau katalah dalam borang permit itu mengatakan melawat kenduri, pergi kenduri, maka semua rakyat Malaysia lepas ni nak pergi balik kampung apa, kau carilah mana-mana. Aku pun nak pergi melawat kenduri lepas ni. Padahal itu tak ada kena-mengena pun tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saudara mara dia ke apa, bukan tak ada kena-mengena pun. Ini mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Boleh pula. Saya akan tanyalah, saya sendiri akan rujuk kepada pihak PDRM nanti. Saya sendiri akan pergi ke balai nanti. Saya akan buat satu borang. Saya nak tanya kat borang tu, boleh ke melawat ataupun pergi kenduri, apa-apa kenduri lah, majlis ke apa, boleh lepas ke tak lepas? Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak lepas, maknanya ada penipuan dekat borang permit. Itu kita nak tahu apakah borang yang ditulis kat situ. Yang dia tulis kat permit, kita nak tahu tu je. Wah, senang-senang dia tipu kita punya pihak berkuasa kan. Ini dah mengarut. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, realiti. Mungkin orang ada cakap kau pun sembang juga. Memang betul, saya memang suka sembang dalam media sosial ni. Kalau suka tengok, tak suka tak apa, tak ada masalah, tak kena bayar pun kalau tengok kan, tak ada masalah, free je, cuma bayar internet je lah. Okey tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Ingat, saya akan up balik benda ni. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan puan, boleh ke tidak kebenaran merentas negeri atas alasan melawat kenduri atau pergi ke majlis kenduri. Kecualilah, tahu-tahu saya, kecualilah kalau ada ahli keluarga ni yang rapat nak bernikah, itu mungkinlah kot. Pasal benda ni memang saya nampak. Jadi kita tengok nanti tuan-tuan dan puan. Apa pun terima kasih. Assalamualaikum. Salam perpaduan, salam keharmonian.